tentang perbelanjaan tuan-tuan bagi tahun 2026. Kalau ada kenaikan gaji, jangan tukar kereta kerana kenaikan gaji itu akan menampung kenaikan harga makanan. Apa kesan daripada peringatan ni? Tentang perbelanjaan tuan-tuan bagi tahun 2026. Kalau ada kenaikan gaji, jangan tukar kereta kerana kenaikan gaji itu akan menampung kenaikan harga makanan. Kalau ada duit, jangan bercuti di tempat mewah. Simpanlah duit itu untuk menampung kenaikan harga makanan. Kalau ada cita-cita apa saja tentang wang yang ditabungi atau tak ada wang tabungan tapi wang bulanan yang paras hidung, berarti nanti lepas paras lemas ni, kerana harga makanan akan naik. Jadi 2026, lupakan dulu sebentar kemahuan bukan makanan. Nanti tuan-tuan dengan saya jadi komplain. Kita semua duk komplain harga barang naik, kos sara hidup, kos sara hidup. Kos sara hidup ini adalah perkara yang boleh difahami lebih awal dengan mengambil kawalan tersebut untuk berhati-hati. Jadi nanti tuan-tuan akan ada masalah 2026, banyak plan tuan-tuan. Ingat, banyak plan tuan-tuan. Tapi kawal plan tuan-tuan dengan mengingatkan pelan untuk isi dapur, pelan untuk makanan. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Setiap tahun, trend kenaikan harga makanan untuk dapur 11%. Berarti, kalau tuan-tuan belanja RM300 sebulan, tuan-tuan kena ingat dia akan naik RM333. Sebab dia naik kelagan dapur tu. Kalau tuan-tuan biasa belanja satu hari barangan dapur RM20, dia akan naik pada harga RM26. Kerana ini kesan kenaikan story. 100 naik RM11, 200 naik RM22, 300 naik RM33. Dia naik 33% lah untuk tuan-tuan faham. Lepas tu tuan-tuan kena faham, saya tak marah pengusaha restoran. Barangan di restoran pada tiap tahun kadar kenaikan dia 16%. Memang tuan-tuan tak terasa. Sampai sekarang pun tak terasa. Berapa kau beli teh tarik sekarang ni? 28. Besok naik RM3, tuan-tuan tak perasan. Tuan-tuan beli mi goreng berapa sekarang? RM6. Dia naik RM7, tuan-tuan tak perasan. Tapi harga kenaikan barangan makanan dari dapur restoran 16%. Harga kenaikan bahan mentah yang kita bawa balik rumah 11%. Ini jangan kata naya ataupun berita baru. Tak ada nayanya. Setiap tahun inilah trend dia. Yang mana tuan-tuan tak pernah mengambil berat tentang dia sebab kita tengah memikirkan percutian. Kita memikirkan luxury life. Nak alter rumah, nak reno rumah, nak tukar kereta. Berarti kerana kita tak pernah dilatih untuk berfikir tahun ini berapa banyak lebihan makanan yang duit kena simpan. RM7 je. Kita tak pernah dilatih. Tak ada di antara kita dilatih untuk buat penelitian. Beras naik 16%. Makanan naik 16%. Harga makanan naik 11%. Aku makan di rumah ataupun aku makan di luar, tetaplah ambil pada imbalan 10%. Gaji tuan-tuan naik berapa? Kalau saya kerja di corporate dulu, yang paling rajin naik 7% je. Tak kawal lagi harga barang dapur. Yang paling rajin naik 7%. Yang last setakat boleh hidup. Kita bagilah 3%, 4%. Tak bagi tak boleh. Kita kena bagi berdasarkan kadar inflasi. Kadar inflasi ni naik 3% setahun. Kadar inflasi ni dah naik 3% setahun. Inflasi memang naik 3% setahun. Kemudian naik lagi harga barang. Maka tak adalah di antara kita yang membuat kajian kenaikan gaji kita ni setimpal tak dengan kemahuan kita nak tukar hidup. Kita nampaklah gaji kita. Katalah yang senang sikit RM5,000 kan. Naik jadi RM500. Dia mula nampak lah. Kereta ni dah boleh jual lah ni. Ambil kereta lain. Yang jadi RM700 nak bayar RM900 sebab dia kata ada RM500. Kenaikan tersebut untuk tuan-tuan adalah kadar mengawal inflasi pun tak cover. Belum lagi kenaikan harga barang. Ingat tuan-tuan, ni bukan perli siapa-siapa. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan ingat diri saya. Jangan komen tentang orang lain. Tentang kita ni perangai kita. Nanti kita rajam menjerit. Nak subsidi. Nanti minta subsidi lebih. Kerajaan tampal lagi subsidi. Berulanglah saya kata dekat tuan-tuan. Ubat pula naik harga. Sebab banyak duit diberikan kepada tuan-tuan untuk menampung subsidi kos sara hidup. Ubat pula meningkat harga dalam pasaran antarabangsa. Kita bukan negara pengeluar ubat. Kita negara pengguna ubat. Bila ringgit ni, ubat ni dulu, kita bekalkan negara kita 3.2 dolar Amerika. Jadi sekarang ni kita dah beli 4.1, 4.2, 4.3. Menjadikan ubat mengalami kenaikan lebih kurang dalam 15%. Bila harga ubat naik tinggi, kerajaan tak boleh tampal semua ubat. Dia tak boleh tampal semua ubat kerana bajet ubat dia sekian jumlah, dulu boleh beli banyak ni. Sekarang jumlah yang sama tapi ubat yang sampai lebih kecil kerana tukaran yang hilang pada nilai mata wang dolar. Kita dah alami benda ni 2 tahun dah. Berarti kesan daripada 2 tahun menjadikan storage ubat kita berkurang. Menyebabkan storage yang tuan-tuan nak, tuan-tuan kena bayar. Sebab tu kalau dulu tuan-tuan ambil 6 jenis ubat, kerajaan bagi semua. Sekarang 4+2. 4 dapat free. Siapa yang jaga mak, siapa yang jaga ayah atau tuan-tuan yang dalam ni memang pelanggan ubat. Tuan-tuan dah tahu bahawa tuan-tuan pergi klinik dulu, tuan-tuan ingat berapa tahun dulu. Tuan-tuan dapat 6 ni free. Sekarang 2 kena beli di satellite. 4 je kerajaan boleh free kan. 2 lagi tuan-tuan kena beli. Saya tak marah, boleh makan, boleh apa. Ini adalah pengingatan umum. Yang mana ada rezeki murah, boleh makan, syukur Alhamdulillah. Saya peringatkan ni untuk tuan-tuan mengambil langkah di luar daripada langkah tasawur. Tasawur tak apa dah. Hari ni makan nasi dengan telur pun, tuan-tuan tetap sujud lama. Hari ni makan nasi dengan garam pun, tuan-tuan tetap sujud lama. Tak ada masalah. Tasawur ni kita simpanlah untuk diri kita. Tapi dalam satu lagi ikatan orang Islam, dia adalah ikatan mengingati satu sama lain. Dia ada peringatan. Ingat mengingat pada jalan kebaikan dan ingat mengingat pada jalan kesabaran. Tak apa. Yang mana dah ambil jalan tasawur tak ada masalah.
Dia tak makan nasi pun tak apa, buka almari nasi ada sendiri. Tak apa kalau sampai ilmu tu. Saya sampaikan dulu untuk yang biasa-biasa. Yang mana kalau dia tak ada nasi, sujud dia tak boleh lama. Dia lapar, dia menggigil. Ataupun kalau rumah dia, anak dia menangis sebab lapar, anak dia tak faham ilmu zuhud, dia tak boleh solat, anak dia pun tak boleh solat. Dan bayi dia ni tak faham ilmu zuhud. Dia belum sampai ilmu zuhud, tak ada susu, dia menangis. Saya cerita ni normal, kita peringat-peringat pada orang biasa je. Para ahli tasawuf dan ahli sufi tak apa, diam dulu. Kerana tuan-tuan orang yang paling dirahmati Allah. Tapi secara normalnya yang berada dalam manusia biasa, yang diuji Allah ni, kita ni yang diuji Allah, ambil dulu. Jadi pengajaran supaya kalau berat ujian ni datang, kita ni orang yang telah mengingati pesan. 7 tahun yang makmur tu ingat akan datang bencana. Jadi kita ambil pesan, faham dulu jadi saya nak ingatkan tuan-tuan, berhati-hati ni dalam konsep kalau tuan-tuan belum lagi boleh tak makan 3 hari, sujud tetap lama. Anak tuan-tuan pun, bayi dia 6 tahun, sampailah anak tuan-tuan bayi 6 bulan sampai 6 tahun. Tuan-tuan bagi tahu dekat dia, ini ujian Allah, dia faham. Terus tak menangis bayi tu. Anak umur 6 tahun, tuan-tuan bagi redha lah dengan ujian Allah. Dia budak tu, walaupun tak makan 3 hari. Tak apa. Tak ada masalah. Yang saya peringat ni adalah secara awamnya, akidah kita ni ada 3. Akidah orang awam saya kata, akidah para da'i, akidah para ulama. Kita ni akidah orang awam. Akidah orang awam ni goyang dia cepat. Jadi saya peringatkan dulu. Seperti kata Imam Ghazali dalam buku dia ni, jilid 2, Ihya Ulumuddin ni, ada 3 akidah. Berarti saya cakap akidah orang awam dulu. Secara asasnya kita orang awam ni goyangnya kuat. Tapi Imam Ghazali tu, ya ini realiti umat. Akan ada 3 lapis mereka yang berada dalam konsep akidah. Nak pesan kepada akidah orang awam, pesanlah dengan kesesuaian mereka orang awam. Nak pesan akidah kepada para da'i, pesanlah kerana mereka ini orang yang tahu ilmu da'inya. Nak berpesan kepada para ulama, pesanlah kerana mereka ini tahu pada ilmu hukum hakam dia. Tak ada masalah, saya pesan orang awam. Saya orang awam cakap dalam bahasa orang awam. Jadi faham kalau kita orang awam ni, kedudukan kita, zuhud kita tadi ni, redha kita nanti ni, kelaparan yang kita tangguh, ujian pada kita ni, beratlah untuk kita. Maka nak meringankan sesuai dengan standard kita. Maka berjimatlah. Supaya nanti tak perlu berzuhud lah. Pilih jimat dulu. Kerana jimat ni boleh diusahakan. Jangan nanti terpaksa dah nak pilih jalan zuhud. Zuhud ni pilih ketika kita redha. Bukan pilih ketika terpaksa. Pilih ketika terpaksa tak jadi jalan dia. Jadi saya ingatkan, pilihlah jalan berjimat kerana akidah orang awam lambat zuhud dia. Pilihlah jalan untuk mengambil langkah-langkah awal tidak membazir kerana akidah orang awam ini lambat redhanya. Pilihlah jalan berjimat cermat dan berfikir panjang supaya kita bersedia terhadap ujian ekonomi kerana akidah orang awam ini lemah pegangan dia. Jadi supaya tak terganggu, pegang siap-siap penjimatan tu supaya tak jejas nanti. Tak banyak nanti redha nak dilaburkan ke atas redha kerana kita telah bersedia. Tak banyak nanti nak dilaburkan kepada zuhud kerana kita telah bersedia. Saya takut nanti bila susah, redha pun lupa, zuhud pun lupa, lepas tu salahkan orang. Ini salah kapitalis lah, ini salah kartel lah, ini salah kerajaan lah, ini salah penjawat awam yang tak cakap. Nanti kita salahkan orang. Niat mula nak zuhud lah sekali maki orang. Jadi ambil dulu pesan saya ni sesuai dengan kita ni akidah orang awam. Kalau dah sampai standard akidah da'i, duduk dan diam. Sampai akidah para ulama, duduk dan diam. Supaya kita faham dulu benda yang boleh kita persediakan sebelum kita rungutkan. Benda yang boleh kita atasi dengan bijak sebelum kita jadi memilih zuhud yang bodoh. Iaitu zuhud kerana tertuai, zuhud kerana lalai. Ini saya pilih pesan yang mudah je. Jadi hati-hati dan saya ingatkan pada tuan-tuan, dengan keadaan cuaca yang berlaku sekarang, ada keyakinan saya ketergangguan makanan akan berlaku pada penggal kedua lepas bulan Jun 2026, di mana kesan-kesan import yang ada sekarang ni, hasil pertanian ni kita makan stok daripada simpanan awal Januari ataupun awal Januari 2025 ataupun stok daripada 2024. Stok ni akan habis antara sekarang pergi sampai musim hujan habis Jun. Tapi tuaian tak ada hasil pada musim yang kena tsunami ni, musim yang kena El Nino ni, iaitu daripada November bawa ke bulan Mac 2026 tak ada hasil tuaian. Kalau hujan begini, keadaan cuaca di seluruh dunia begini, perebutan makanan akan menjadi tinggi. Bila perebutan makanan menjadi tinggi, negara-negara kaya akan memintas belian kita. Nanti saya cerita pula bab pintasan belian ni. Faham dulu bab ni, bab asas ni. Jadi bila saya peringat tentang berjaga-jaga ni, berarti bencananya tu ada daripada logik yang Allah kata, wahai orang-orang yang berakal, fikir. Ni kita sedang fikir lah ni. Kita ada akal. Musnahnya makanan kita dah fikir sebab kita ada petunjuk. Tahun-tahun yang dulu makanan menjadi tinggi bila kesan bencana alam. Jadi tak payah risau. Asas ni basic. Jadi sekarang ni saya beritahu pada tuan-tuan, kalaulah bekalan makanan besok ada, stoknya ada, cukup ada. Tapi cukup-cukup kerana permintaan menjadi tinggi, kita akan alami apa yang lagi dipanggil apa langkah yang diambil oleh Thailand dan juga Vietnam pada Disember 2023. Di mana pada Disember 2023, Thailand dan Vietnam dah tahu pasaran beras ni sangat diperlukan. Mereka naikkan harga secara bersama. Berarti ada kecenderungan negara-negara yang mempunyai hasil pertanian yang nak dijual ketika negara-negara lain menjadi sangat lapar. Kerana ASEAN ni ikatan solidariti dia longgar. Kita tak ada perjanjian gudang makanan. Kalau kita ada perjanjian gudang makanan tak apa. Thailand dan Vietnam dan Myanmar mesti jual dekat negara ASEAN dulu. Tak ada. ASEAN ni ikatan longgar. Tak ada perjanjian mengatakan kita beli barang daripada Thailand ni, harga dia begini-begini, tawaran utama kepada Malaysia. Kita tak ada perjanjian tu. ASEAN ni ikatan longgar. Berarti bila Thailand dan Vietnam menentukan harga beras ni kena naik sampai ke RM3,200 Malaysia per tan metrik, kita mengalami masalah harga beras domestik juga meningkat. Pada waktu yang sama, saya dah jelaskan pada tuan-tuan, negara kaya duit tapi tak ada hasil tani.
Negara-negara kaya minyak termasuk Saudi. Negara-negara kaya wang termasuk Eropah. Negara-negara kaya di Asia ni termasuk juga Hong Kong, Jepun dan Korea. Mereka juga akan menawarkan harga yang lebih tinggi kepada tempat yang kita asalnya beli dulu dengan harga yang kita dah ada period park. Berarti kalau beras tu ditawarkan oleh negara-negara kaya tunai dan dia tak ada hasil pertanian, dia tawarkan, ini saya dah cerita dah, jalan cerita dia, bila Thailand dan Vietnam pada Disember 2023 ambil langkah di mana kita jangan turunkan harga barang, kita naikkan beras ni kepada 3,200, siapa nak beli-beli. Berarti saya minta tuan-tuan berjaga supaya kalau harga ni naik ditawarkan oleh orang luar. Berarti kalau lah krisis makanan ni di Eropah pun terjejas, jadi stok Eropah dia nak jual pada benua Eropah aja. 560 juta penduduk benua Eropah nak berkongsi makanan mereka. Sama ada mereka negara kesatuan Eropah ataupun mereka bukan kesatuan Eropah. Kerana mereka ada semangat benua bangsa Eropah. Mereka nak selesaikan stok mereka. Afrika memang tak ada stok. Sebab negara yang banyak kebuluran di Afrika. Bencana El Nino ni yang paling teruk kena adalah Afrika. Afrika ni dilindungi makanan dia oleh United Nations. Setiap kali ada negara Afrika yang mengalami kebuluran, PBB yang pergi bantu. Tapi PBB ni macam kita juga. Dia bukan makanan turun daripada langit. Dia beli juga dalam stok pasaran komersial sebagai entiti PBB. Kemudian negara-negara kaya minyak ni pula. Negara-negara kaya minyak, negara-negara kaya ekonomi yang mana hasil tani dia tak ada. Tuan-tuan kena faham. Hasil tani makanan ruji daripada negara-negara tanah kaya minyak ni kebanyakan mereka beli. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, satu lagi benda asas yang kita nak fahami, makanannya mungkin ada. Kita dapat beras tu, InsyaAllah. Tapi harganya menjadi tinggi. Satu, kita panggil kenaikan inflasi biasa. Boleh dijangka. Sekarang bersedia lagi kenaikan inflasi luar biasa yang mana harga tak boleh jangka.